Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Yayasan Bank Rakyat, sponsor utama kita. Program Icon Live Up the Dreams. Mimpi anda bakal menjadi kenyataan. Oh, cakap tu coba macam motivator. Padahal kita hari ni nak sembang-sembang santai saja. Kita nak cerita tajuk ataupun topik yang kita nak fokus pada hari ini adalah peranan anak muda dalam pembangunan ekonomi negara. Dua poin utama. Satu, pemuda. Satu lagi, ekonomi. Okey, orang kata kenapa lah ustaz nak cerita bab ekonomi? Satu hari Nabi ambil wuduk. Tiba-tiba seorang lelaki nama Abdullah bin Amr al-As, sahabat Nabi. Dia tengah ambil wuduk dan dia cakap, "Ya Rasulullah, aku ini lepas peluk Islam, aku jatuh miskin." Maka Nabi berhenti ambil wuduk. Kenapa? Sebab tu ulama bincang, bolehnya berhenti ambil wuduk kalau ada perkara-perkara terdesak. Nabi berhenti dan Nabi jawab. Nabi kata, "Jom ikut aku berperang." Kerana pada zaman itu zaman perang. Selepas berakhir peperangan ada harta ghanimah. Jadi pembahagian harta berlaku selepas daripada kemenangan. Jika menang. Jadi sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, kalau aku nak join kau perang pun aku nak join kerana Allah. Aku bukan kerana duit." Tapi Nabi menyebut, "Ni'mal malus salih lil mar'is salih." Sebaik-baik harta adalah pada tangan orang-orang yang saleh. Sebab itulah hari ini kita nak sebut tentang anak muda dan juga ekonomi. Pentingnya ekonomi. Ada orang melihat, "Ustaz, macam mana dekat KL ada mat tafiz dibakar, 20 orang meninggal dunia baru-baru ni." Ada orang tengok macam mana ada pelajar-pelajar yang tidak sekolah. Bayangkan tidak sekolah. Bila kita cek balik dalam rumah, subhanallah, satu rumah 10 orang di KL. Di flat satu rumah 17 orang. Adik-beradik perempuan salin baju depan abang ipar, tidur sekali dalam satu bilik. Macam-macam. Rupa-rupanya masalah ekonomi. Kita kata mak ayah tak ajarkan Quran, mak ayah tak ajarkan sunnah, mak ayah tak hantar kau masuk mat tafiz. Macam-macam perkataan kita. Bila kita cek balik, tengok-tengok mak dia dalam kesusahan. Pagi hari berniaga nasi lemak, tengah hari pergi jaga kaunter dekat cashier dekat shopping komplek, malam dari security guard, ayah pula hilang nagih dadah. Rupa-rupanya kita nampak mereka tidak ada masa untuk cerita nak ajar anak Quran kerana fokus mereka macam mana nak bagi anak makan. Ekonomi boleh mengganggu agama. Sebab itu Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah menyebut, jangan minta fatwa daripada mufti yang sedang kelaparan, yang gandum tak cukup dekat rumah. Kerana dia boleh membentuk emosi manusia. Sebab itu hari ini kita nak cerita emosi anak muda, emosi yang berbeza dengan orang tua. Anak muda mesti ada semangat yang luar biasa. Anak muda cara berfikir yang berbeza. Anak muda cara bertindak yang special. Anak muda mesti ada sesuatu yang boleh diberikan kepada negara. 1/4 daripada negara Malaysia, rakyatnya adalah anak muda. Separuh daripada pekerja di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, 55% adalah pemuda. Jadi sebab itu, hari ini kita nak cerita apa peranan orang muda ni nak bagi ekonomi naik. Allazi at'amahum min ju'in, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tema besar dalam sebuah negara yang disebut dalam Quran, at'amahum min ju', memberikan orang yang lapar itu kenyang perutnya, wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan bagi orang yang takut. Kalau negara dalam ketakutan, negara dalam kelaparan, itu tak diurus tadbir dengan baik. Sebab tu anak muda nak cerita apa hari ini bagi meningkatkan ekonomi. Sebab ekonomi ni bukan main-main, dia sebut dalam Quran kerana dia berhubung kait dengan keimanan manusia. Sebab itu bila disebut anak muda, kenapa anak muda? Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pernah menyebut, ketika aku mula-mula membawa agama Islam, yang mengikutiku adalah anak muda, yang menentangku adalah orang tua. Hadis Sahih Bukhari menunjukkan bahawa anak muda berfikiran yang luar biasa. Mereka sudah mahu melihat sesuatu yang baru. Mereka sudah berfikir di luar batasan mereka, dan ada kalanya kadang-kadang tersesat, betul. Dan ada kalanya mereka mencari kebenaran. Sebab itulah disebut dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Disebutkan Allah telah redha dengan mereka yang berbai'ah, namanya bai'atul ridwan, bawah pokok, tahta asy-syajarah. Para sahabat Nabi menyebut bawah pokok, satu pokok ni sahabat Nabi pernah berbai'ah. Bai'ah ni bermaksud mereka buat perjanjian dengan Nabi. Allah redha, Allah SWT redha akan mereka. Kata sahabat Nabi, aku melihat bawah-bawah pokok yang berbai'ah dengan Nabi beratus orang itu, mereka itu adalah anak muda. Sesungguhnya anak muda bersama dengan Nabi SAW. Mereka yang menggerakkan Madinah, mereka yang menggerakkan agama, mereka menggerakkan dunia ini. Sebab itulah kuasa terletak pada tangan anak muda. Ekonomi juga bergantung pada tangan anak muda. Sebab itulah Nabi pernah menyebut, kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah Islam, dalam sejarah 10 orang yang dijamin syurga sekalipun, antaranya yang kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, orang korporat, membawa masuk 10 orang yang dijamin syurga tersebut. 6 orang di kalangannya adalah milioner, adalah korporat, adalah businessman, adalah orang yang memberi kekuatan ekonomi
baru boleh gerak sebuah negara. Talhah bin Ubaidillah, Zubair Al-Awwam, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Siapa lagi? Bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka sahabat Abu Waqqas. Ini semua orang-orang yang menggerakkan ekonomi. Mereka ini 10 orang di jamin syurga. Kekuasaan berada di tangan mereka. Dalam hati mereka ada keimanan. Sebab itulah hari ini, apa peranan anak muda untuk menggerakkan ekonomi? Dengan penggerakan ekonomi yang stable, menjadikan kita maju ke depan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbentuk pertanyaan. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, yas'alunaka madza yunfiqun? Ya Rasulullah, ketika engkau ditanya, apakah itu yunfiqun yang hendak diinfakkan? Nabi menjawab, Quran suruh Nabi menjawab, qulil afu. Katakanlah al-afu. Ulama bincang perkataan afu ini apa dia? Sebagian ulama mengatakan bahawa lebihan. Subhanallah, infak, kalau cukup-cukup makan, sukar untuk kita infak kepada orang lain. Kalau sekadarnya untuk kita, sukar untuk kita invest pada benda-benda yang lebih baik. Sebab itulah faktor lebihan ini menjadikan negara makin kuat. Apabila berlakunya kebuluran di sebuah negara, sebagai contoh, bagaimana negara kita ingin membantu? Bagaimana negara kita ingin membantu negara lain? Bagaimana kita ingin membantu saudara kita? Contohnya, adik saya dalam keadaan susah. Sekiranya saya tidak ada lebihan, maka saya sukar untuk membantu adik saya. Sebab itulah lebihan itu satu yang penting dalam agama. Perkara pertama yang perlu kita faham, poin pertama peranan anak muda dalam memacu ekonomi negara. Poin pertama, satu, yang ni kena ingat, sebelum kita masuk padang bola, kita kena kenal siapa itu striker, siapa goalkeeper, siapa pertahanan. Kalau tidak, semua orang bakal nak skor gol. Itu namanya perancangan. Sebab itulah nombor satu saya sebut rancang kewangan. Anak muda perlu belajar bagaimana mahu merancang kewangan. Kita ada AKPK. Sebab kita takut sama ada kita ini termasuk di kalangan orang yang bazir, belanja tak tentu hala, ataupun kita ini kedekut, sepatutnya dibelanjakan, tapi nak bagi nafkah untuk isteri pun, ikut kewangan. Nak bagi duit kat mak ayah pun, tak boleh, kami rancang kewangan. Dan kita bimbang ada unsur-unsur duit ataupun kita panggil poket bocor. Okey. Sayang, orang yang belajar ekonomi, orang yang dapat duit banyak, tetapi dia tak tahu nak letak duitnya di mana. Letak dalam poket yang bocor. Tengok ada cerita Piramli, pendekar bujang lapuk. Duduk kat jeti, Aziz Sattar dia ambil duit shilling, bubuh dalam poket. Nak pergi naik sampan, tengok-tengok poket bocor. Tak guna. Duit gaji 5,000, tapi tanya, mana pergi duit gaji aku? Buat bisnes, katanya untung sales 200,000. Bila cek balik, lah, dengan kos dan sebagainya, untung 1,000 ya. Nampak macam banyak, rupa-rupanya rugi sebab tidak rancang kewangan dengan betul. Sebab itu saya nak sebut bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai contoh, Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat 47-49 sebut tentang 7 ekor lembu gemuk dengan 7 ekor lembu kurus. Tentang 7 tangkai gandum yang hijau dan juga 7 tangkai yang kekuningan, menunjukkan bahawa akan ada zaman-zaman kita duit banyak, zaman-zaman tengah menuai, dan jangan kamu perhabiskan semua tuaian kamu. Jangan ambil semua, tinggal sedikit dekat pokok. Dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir sebut macam mana amaran oleh Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi raja, mengatakan ada zaman-zaman ada lebihan, tapi jangan lupa akan berlaku kemarau. Ini menjadikan dalam merancang kewangan ada ketika nama rizab perlu kena disimpan dalam otak. Simpanan perlu ada dalam otak kita. Yang berikutnya apa lagi? Namanya aset, catuan. Ada duit yang perlu di-enjoykan, ada duit yang perlu nak di-vacationkan. Okey, nak pergi travel tapi tak tahu duit nak guna tak guna. Perlu tak perlu. Ada duit yang perlu digunakan, wajib guna. Wajib guna, belanja wajib. Okey, belanja wajib apa dia? Contohnya barang perkakasan, makanan. Takkan nak beli barang-barang yang tak berkhasiat dalam rumah. Semua perkara ini merupakan perancang bagi kewangan kita. Sebab itu anak muda nak memainkan peranan, salah satunya ialah mereka perlu mengenal macam mana disebut dalam Al-Quran, fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl fastashhidu shahidaini min rijalikum. Ketika Al-Quran menyebut tentang kontrak, ayat berkenaan dengan hutang, ayat paling panjang dalam Quran, Quran menyebut
sekiranya kamu itu orang yang bodoh, safihan, minta maaf, dan juga orang yang tidak ada kemampuan, bukan bodoh tetapi tidak pandai menguruskan kewangan, hendaklah kamu memiliki seorang saksi yang adil. Nak buat kontrak, kita tak reti, lantik peguam, orang yang boleh menguruskan kewangan, takut-takut kamu ditipu. Sebab itulah merancang kewangan anda. Kalau anda tidak menguruskan kewangan dengan baik, anda akan jadi macam Ronaldinho. Siapa tak kenal Ronaldinho? Bukan Ronaldo, Ronaldinho. Dia punya pendapatan satu hari, bayangkan, subhanallah, berjuta. Bayangkan ketika mana dia berhenti kerja, waktu itu dia sudah memiliki lebih kurang 1.75 million hutang. 1.75 million hutang. Pound sterling bukan ringgit Malaysia. Ketika mana dia berhenti daripada bermain bola sepak. Dan ketika mana baru-baru ini dilaporkan dalam akaunnya hanya terdapat pound sterling lebih kurang 5 ke 6 pound sterling. Bermaksud lebih kurang RM31 ya dalam akaun. Orang yang pernah dapat gaji berjuta, tetapi apa yang berlaku? Sebab duit bocor. Sebab itulah penting untuk kita mengetahui bagaimana menguruskan kewangan. Saya bagi contoh, ada benda yang perlu dibahagikan dengan seadil-adilnya. Dalam surah Yusuf, cantik, Nabi Yusuf AS ketika mendapat takwilan daripada seorang sahabat, yang mana sahabat tersebut dapat takwilan mimpi ini daripada raja. Dan raja bagi tahu dekat dia, 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus, bagi tahu dekat Nabi Yusuf. Kemudian sebelum bagi tahu dekat Nabi Yusuf, raja bagi tahu dekat seorang lelaki ni. Lelaki ini pula pergi jumpa Nabi Yusuf. Bila jumpa Nabi Yusuf, lelaki ini dalam matan, dalam teks Quran, lelaki ini sebiji. Wording yang diceritakan oleh raja diceritakan juga untuk Nabi Yusuf. Wording yang digunakan oleh raja diceritakan sebiji kepada Nabi Yusuf. Sebab itu ulama mengatakan bahawa dalam bab akaun, dalam bab kewangan kita kena jujur. Jangan kata kita kaya tapi duit pun tak ada. Cerita dekat orang, kereta mewah, beli handphone macam-macam, tunjuk dalam Instagram, tunjuk dalam Facebook, kaya, tapi tak ada apa. Bab kewangan, jujur bila jumpa dengan perancang kewangan. Saya bahagikan kepada beberapa benda. Antaranya saya bahagikan kepada 5 benda yang utama. Antara yang pertama kita boleh sebut wealth, ataupun kita kata sumber kekayaan. Boleh tak kalau sebut di sini daripada mana kita dapat duit? Saya sebut di sini mungkin gaji bagi orang yang makan gaji. Boleh sebut di sini daripada bisnes. Ada orang buat bisnes baru dia dapat pendapatan. Ada orang mungkin hadiah. Contoh dia menang apa-apa pertandingan. Kemudian ada orang aset terpijak. Contohnya harta faraid, bapa dia tinggal harta yang banyak. Jangan main-main dengan benda ini. Kalau tak diuruskan dengan baik, bayangkan aset umat Islam di Malaysia sahaja lebih kurang 70 bilion wang yang dibekukan. 70 bilion aset yang dibekukan. Bayangkan 70 bilion, kalau kita boleh buat satu sekolah untuk orang susah, orang miskin bernilai 1 juta, kita sebenarnya boleh membina lebih kurang 70,000 sekolah untuk orang miskin. Kalau tak dijaga dengan baik, faraid tak diuruskan dengan baik, mana nak tahu tiba-tiba ayah kita meninggal, tinggalkan harta. Kemudian boleh jadi kita dapat harta-harta yang lain. Ini dikatakan sebagai wealth. Wealth ini apa yang kita dapat? Gaji. Macam mana kita nak generate income? Nak naik gaji kita. Buat yang terbaik. Pekerja yang terbaik. Amalan ayyutqinah. Buat kerja dengan paling hebat. Bisnes. Belajar cara bisnes supaya pendapatan meningkat. Itu bermaksud kita faham konsep yang pertama yang perlu kita kena ketahui, iaitu wealth, punca pendapatan. Yang berikutnya saya boleh panggil sebagai pagar bagi duit. Dah ada duit, dah ada kewangan, tapi tak reti nak pagar. Ada duit, tak reti nak simpan dalam bank. Ada rumah, tak reti pasang pagar. Ada kereta, tapi tak kunci kereta. Orang boleh curi tak? Boleh. Saya namakan di sini takaful. Sebab itulah benda ini nampak biasa, tapi sebenarnya dia sangat memberi kesan. Kafalah dalam agama, jaminan dalam kewangan kita sangat penting kerana dia menentukan selamat atau tidak selamat wang simpanan kita, reserve kita. Sebab itulah dalam surah Yusuf yang saya sebut sebentar tadi tentang 7 tahun menanam dan menuai, 7 tahun lagi disimpan untuk waktu-waktu kesukaran. Ingat moratorium dah nak habis, dan ada sebahagian orang di kalangan kita tengah tak bayar apa-apa, tiba-tiba sekarang nak kena bayar. Kita menghadapi zaman Covid, zaman bencana. Di US saja lebih kurang 10 juta orang kehilangan pekerja. Di Malaysia saja berapa ribu orang kehilangan pekerja. Akhirnya ekonomi akan terjejas. Kalau kita tidak ada takaful yang namanya pagar bagi kewangan, masalah. Sebab itulah boleh fikir tentang takaful kesihatan. Anda tidak tahu bila anda sakit, anda tidak tahu bila anda akan meninggal dunia. Semua ini memerlukan takaful. Yang berikutnya, nama dia adalah, takkan duit kita nak duduk macam tu saja. Duit kita kena mengalir.
Kalau RM10, sampai bila kita nak pakai RM10? Duit akan habis. Sebab itu ada namanya invest. Invest ni mendatangkan apa? Mendatangkan cairan yang baik untuk duit sedia ada. Tak kiralah sama ada emas ke, sama ada yang memenuhi syarat, sama ada properti ke. Okey, hartanah, ada orang beli rumah, ada orang beli tanah, ada orang beli kedai, terpulang, ataupun unit trust. Ataupun anda boleh masuk dengan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Apa saja cara untuk meningkatkan kewangan anda. Bermaksud anda tidak bekerja di sini, tetapi duit anda sedang bekerja, menjana pendapatan, menambah income, menambah kekayaan. Ini penting. Dalam agama kita, Nabi SAW pernah menerangkan kepada kita macam mana kaedah-kaedah yang digunakan oleh Zubair Al-Awwam. Orang meletakkan deposit kepada Zubair Al-Awwam yang buat seolah-olah dia bagaikan bank, bagaikan bunuk. Begitu juga dalam kes-kes sahabat-sahabat Nabi yang hebat dalam melabur. Benda ini ada dalam agama kita. Yang berikutnya, nama dia tak dapat lari. Saya letak di sini cukai. Cukai ini kerana kita duduk dalam negara Malaysia. Cukai tak terlepas. Bukan duit untuk kita, ada ketika duit untuk orang lain. Sebab itu bawah cukai ada namanya zakat, membersihkan jiwa. Ada namanya CSR, kita sendiri nak bantu orang. Ada namanya wakaf. Wakaf ini sesuatu yang kita rasa trademark bagi sahabat Nabi. Mereka bukan setakat cakap saja, tetapi sangat dinaamik. Dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam Ramli dan juga dalam Al-Majmu' Imam Nawawi, antara cara nak kenal sahabat Nabi, kalau mereka mempunyai lebihan kewangan, mereka mesti melakukan wakaf. Saya sebut cukai ini sesuatu yang pasti, kerana dia sama seperti zakat. Cuma CSR dan wakaf ini saya katakan sebagai galakan untuk kita, yang mungkin bukan untuk digunakan kepada kita, tetapi dia sebagai satu wasiat. Sayang, ada ramai orang kaya bila meninggal dunia, harta tak dapat kepada orang yang sepatutnya. Sebab itulah dalam Islam dia ada nama hibah, dia ada nama amanah. Okey, benda-benda yang perlu diketahui oleh kita. Saya sebut di sini, ini antara putaran kewangan kita. Ke mana hendak pergi? Daripada mana dapat? Bagaimana menjaganya, memagarnya? Bagaimana menjadikan ianya berkembang? Bagaimana kita bersesuaian dengan peraturan negara? Dan bagaimana bila kita meninggal nanti, kewangan kita terurus dengan baik. Tadi saya sebut peranan pertama adalah merancang kewangan. Peranan kedua, yang ini penting, iaitu anak muda perlu matlamat yang jelas. Orang yang tidak ada matlamat, orang yang start enjin kereta, jalan, pusing roundabout, pergi ke sana ke sini, tapi tak tahu ke mana nak patah balik, ke mana tempat tuju. Orang yang tidak ada matlamat yang jelas. Sebab itulah umur kita lebih kurang 60-70 tahun. Saya letak 60 hingga 70 tahun. Kita letaklah di sini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang anda rancang ketika anda berusia 40 tahun? Fizikal dah berubah, badan dah mula sakit. 40 tahun anda akan ada tempoh-tempoh yang mempengaruhi kewangan anda, iaitu namanya kesihatan. Ketika itu anda akan menggunakan kewangan anda banyak untuk kesihatan. Namanya kasih sayang. Kasih sayang, mungkin anda waktu itu anda dah ada anak, anda nak buat kenduri untuk anak, nak happy-happy dengan family. Dan mungkin faktor-faktor terakhir yang saya sebut, pengakhiran kehidupan. Pengakhiran kehidupan ni kadang-kadang kita nak pastikan kita boleh pergi haji, kita boleh pergi umrah, kita nak buat wakaf dan sebagainya. Sebab itulah matlamat kena jelas. Matlamat kita kena clear. Umur kita 60, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur kita 60 hingga 70 tahun saja. Sebab itulah antara matlamat yang terbaik ialah disebut dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kamu bekerja di dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita nak menjadi orang yang paling baik melakukan amalah. Allah nak tengok siapa yang paling baik. Siapa yang paling baik kerjanya, paling berkualiti kerjanya. Sebab itu ada sebahagian orang, dia bekerja setakat 50 tahun saja, kemudian dia berhenti. Dia buat CSR.
Subhanallah, Nabi SAW bekerja dengan sepenuhnya daripada kecil, umurnya berapa belas tahun dengan atuknya. Kemudian umur 36-37 tahun dia mula berhenti kerja, bertahanus dekat Gua Hira. Kemudian umur 40 tahun menjadi Rasul. Kalau ikut dia buat bisnes betul-betul waktu dia muda, dia pergi ke Yaman, dia mendapat kepercayaan daripada Khadijah binti Khuwailid, dan Nabi Muhammad SAW sudah melakukan CSR selepas daripada itu. Bila anda nak berhenti kerja? Bila anda nak tarik break? Ada orang yang dah menjadi billionaire, Jack Ma, pencen. Jack Ma muda lagi, bukannya tua sangat. Pencen. Kerana apa? Kerana bagi dia tahu macam mana nak berniaga. Beli marker pen RM10, jual RM20. Itu berniaga. Dia kata, aku nak menjadi usahawan. Aku bukan setakat beli RM10, jual RM20. Aku nak supply kepada sebuah syarikat 100 marker pen. Itu usahawan. Dia cakap, kali ni aku tak nak jadi businessman, aku tak nak jadi usahawan, aku nak jadi orang yang bermanfaat bagi orang. Bertepatan dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat bagi orang lain. Jadi apa dia buat? Dia berhenti jadi orang yang kuat dalam Alibaba.com, dan dia mengajar macam mana nak buat duit dengan marker pen. Itu bermaksud dia sudah mencapai satu peringkat yang dia rasa dia dapat capai matlamat yang diinginkan, memberi manfaat bagi orang lain. Terpulang pada kita, apa matlamat yang kita letak dalam kita membangunkan ekonomi? Matlamat jelas, nak bawa mak pergi haji, tulis dalam matlamat anda, tak salah. Nak menjadi jutawan dalam usia 40 tahun, tulis, tak menjadi kesalahan. Nak target capai 1 juta ketika umur 36 tahun, tulis, tidak ada menjadi kesalahan. Sebab itulah matlamat perlu ditulis dengan jelas. Yang berikutnya, yang ketiga, nak memacu ekonomi negara tidak dapat lari daripada anak muda, kena terus belajar. Tingkatkan ilmu. Apa kena mengena ilmu dengan ekonomi? Dengan ilmu adalah pagar bagi penipuan. Ingat, ramai orang menjadi jutawan tetapi dia ditipu mudah-mudah oleh orang yang lebih bijak daripadanya. Tingkatkan ilmu. Ilmu apa? Segala jenis ilmu. Subhanallah, orang yang sudah tua, Yusuf Al-Qardawi, umur 90 tahun, 50 jilid sedang ditulis oleh beliau. Abdul Karim Zaidan, satu hari 12 jam baca buku. Syekh Wahbah Zuhaili, 14 jam satu hari baca buku, walaupun dah berusia, dah meninggal dunia dah. Tetapi nak menyebut di sini, belajar dan terus belajar. When you stop learning, you start lying. Bila anda dah stop belajar, anda akan mula menipu orang. Sebab itulah, belajar dan terus belajar. Ingat, ilmu sentiasa berkembang. Bisnes contohnya, tidak semestinya orang yang pandai. Tetapi untuk mengembangkan bisnes, anda memerlukan orang yang pandai. CEO syarikat-syarikat besar, Amazon dan sebagainya, dia tidak pandai. Kita boleh sebut Bill Gates tak pandai, kita sebut Mark Zuckerberg tak pandai. Biasalah, itu hujah-hujah orang yang tak mau belajar. Dia menyebut orang-orang ni tak pandai pun. Tetapi mereka meletakkan orang di bawah mereka, semua orang yang bijak pandai, daripada Harvard, daripada Oxford, daripada Cambridge. Penasihat-penasihat yang baik mengembangkan bisnes mereka. Sebab itu ilmu pagar bagi penipuan, ilmu pagar bagi pembodohan. Sebab itu ilmu pagar bagi penipuan dan ilmu pagar bagi pembodohan. Ingat, sebuah syarikat boleh dijatuhkan dengan kebodohan majikannya. Sebab itulah, tingkatkan ilmu anda. Yang berikutnya, anak muda. Poin nombor 4. Peranan anda adalah nombor 4. Kuasai kemahiran. Sayang, saya pernah jumpa ramai orang yang ada degree, ada PhD. Bila kita buat temu duga, kadang-kadang nak cakap pun takut. Soft skill penting. Cara bercakap, cara berhujah. Bayangkan ada orang yang tidak bijak tetapi dia pandai bercerita, menjadikan keyakinan ada bagi pelabur. Sebab itulah kita memerlukan orang yang mampu menguasai kemahiran. Kemahiran ni tak kisah. Graduan yang ada kemahiran, dia perlu menguasai kemahiran sepanjang tempoh pembelajarannya. Sebab itu ada orang tanya, apa beza orang ada diploma, apa beza orang ada degree, apa beza orang ada master, apa beza orang ada sijil. Saya tak sebut orang yang ada degree lebih pandai daripada orang yang ada diploma. Tak semestinya. Tetapi orang yang ada degree kadang-kadang soft skill yang ada padanya. Dia pernah duduk satu hostel, dia pernah berbicara, berkomunikasi dengan kawan, pernah mendapat arahan daripada pensyarah, pernah buat kerja last minute, nak bentang paperwork. Itu antara pengalaman yang mereka perlu kuasai.
Sebab itu bila sebut tentang kemahiran, negara-negara barat meletakkan kelas-kelas kemahiran, sekolah-sekolah kemahiran bukan di peringkat kedua dari sudut penggajian, tetapi mereka juga berada sama taraf dengan pendidikan-pendidikan lain dalam bidang-bidang yang lain, bidang-bidang yang kritikal yang lain, kedoktoran, engineering dan juga bidang-bidang lain. Kemahiran sesuatu yang penting. Anda boleh menguasai bidang seni, berapa ramai orang boleh hebat dalam bidang lukisannya, berapa ramai orang mahir dalam bidang teaternya. Dia walaupun dalam musim-musim Covid, dalam musim-musim bencana, tetapi dia still lagi boleh menulis. Sahabat saya Zaki Hadri, dia sebut 300 orang pelukis seluruh Selangor, daerah Persekutuan, seluruh Malaysia lagi banyak. Dia sebut macam mana dalam musim-musim orang duduk dalam rumah, mereka tetap menghasilkan karya, berkongsi karya mereka. Anda boleh belajar masak, masak apa tak jadi. Bayangkan Sugu Pavita yang terkenal dalam YouTube-nya, Cik Nom, Khairul Aming, ini semua orang yang mendapat pendapatan daripada YouTube dengan cara memasak sahaja. Saya sendiri sebenarnya dapat belajar waktu zaman diploma dengan sumbangan seorang jutawan daripada Ekon. Subhanallah, dia belajar di IKBN, dia contoh teladan yang hebat, ilmunya biasa-biasa. Tetapi dengan sebab skill dia, dia menjadi jutawan Ekon di Pulau Pinang. Anda boleh belajar dalam bidang elektrik, anda boleh belajar banyak bidang kemahiran yang boleh dikuasai oleh anda. Sebab itulah, kuasai kemahiran. Apa yang anda boleh, anda cuba kuasai. Walaupun ianya nampak remeh, tetapi ianya sangat penting. Yang berikutnya, yang kelima ialah luaskan akses rezeki. Luaskan akses rezeki. Dalam Quran menyebut huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fil ardi manakibiha wa kulu min rizqihi. Quran kata dunia ini flat. Bukan flat earth. Dunia ini zalul. Dunia ini mudah untuk kamu berjalan. Famshu fi manakibiha. Sebab itu ada orang rezeki dekat Amerika Syarikat. Ada orang lahir dekat Perlis, rezeki dekat Johor. Ada orang duduk KL, orang Kelantan sebenarnya. Rezeki dekat Kelantan. Jalanlah, merantaulah. Bila anda merantau, fasiru fil ardi fanzuru. Bila anda merantau, anda akan nampak, anda akan jumpa banyak benda yang boleh mendatangkan rezeki. Peluang pekerjaan bukan sekadar makan gaji, contohnya. Contoh, kalau anda tak mampu untuk berniaga, makan gaji. Kalau anda tak mampu rasa nak mencari kerja dalam musim-musim yang agak ekonomi gawat ini, cari rezeki dengan berniaga. Sebab itu bayangkan, orang main game pun boleh dapat solos. Pendapatan ratus ribu. Bayangkan, dengan YouTube. Luaskan akses rezeki anda. Jangan fikir hanya di satu tempat yang sempit, tetapi fikirlah lautan Tuhan amat luas. Rezeki Tuhan sangat luas. Yang berikutnya, yang keenam. Apa dia yang keenam? Berdaya saing. Anak muda kena berdaya saing. Ni berniaga sikit dah rugi, dah tinggal baru 5 hari. 5 hari berniaga, tak ada siapa nak beli. Tak sabar. Bayangkan Nabi Ayub. Nabi Ayub dia sebut bahawa dalam kisahnya dia mempunyai tanah di Thaniyah dan juga Hauran, satu tempat yang disebut dalam tafsir Ibn Kathir, tanah yang sangat luas, tanamannya sangat hebat. Allah uji dia. Dalam surah Sad disebut inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu Ayyub. Nabi Ayub alaihi salam. Subhanallah, Allah uji dia. Dia tanam tanaman, anak dia meninggal dunia, tanam tanaman habis, hancur. Tetapi dengan kesabaran Nabi Ayub, maka Allah gantikan semula. Sayang, buat bisnes sedikit mudah give up. Bekerja sedikit ada pemikiran baby elephant syndrome. Ini masalah baby elephant syndrome. Anda pernah tengok tak gajah yang diikat dengan tali besinya dekat kaki dia. Rantai besi tersebut dia tak lari walaupun rantai besi itu halus dan kecil. Kenapa? Dia rasa rantai besi itu mengikat kakinya dan dia tidak boleh lari. Sedangkan tuannya bukan mengikat kakinya, tuannya mengikat akalnya. Tuannya mengatakan bahawa selagi mana dia diikat dengan rantai besi, selagi itu dia tidak boleh berubah. Lalu gajah tu tak lari. Sebab itulah kita jangan ada pemikiran sebegitu rupa. Kalau kita kata aku bekerja dekat sini sampai bila-bila aku di sini. No, anda boleh berubah. Anda boleh menjadi orang yang hebat. Jangan mudah mengalah. Poin yang ketujuh, anak muda kena ada kebolehpercayaan. Sebab itu Nabi SAW dipercayai oleh Khadijah berserta dengan pegawainya Maisarah. Percaya dengan Nabi. Al-Amin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika nak hijrah ke Habsyah, dia dihalang oleh Umayyah bin Khalaf. Dia korporat, businessman. Umayyah bin Khalaf tahu kalau Abu Bakar tak ada, orang takkan buat bisnes dengan orang Mekah.
Kerana Abu Bakar, dia peniaga yang jujur. Orang yang jujur mendatangkan keyakinan pelabur. Orang yang jujur mendatangkan kepercayaan. Bagaimana nak meningkatkan ekonomi kalau dalam Malaysia semua orang kaki bohong? Anak muda perlu ubah stigma masyarakat. Anak muda lah yang membawa agenda. Duit boleh dicari, bila-bila boleh Tuhan bagi. Tuhan Maha Kaya. Tetapi kalau anda makan rezeki haram, kata para ulama, bagaikan minum air lautan. Makin hari, makin haus. Makin hari, makin haus. Tidak perlu ada bagi anak muda isu rasuah, isu pecah amanah. Tak perlu. Ingatlah ketika mana Nabi Musa AS disebut, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Nabi Musa AS disebut dalam kisah, dia duduk dengan anak Nabi Syuaib AS. Dia duduk, dia jalan kat depan. Dia tak nak jalan kat belakang, takut tengok anak Nabi Ayub AS. Anak Nabi Syuaib AS. Disebut dalam Quran, sebaik-baik orang hendak diberikan upah adalah orang yang qawiyun amin. Qawi tu apa dia? Orang yang pandai buat kerja. Pandai tapi tak ada benda ni susah. Qawi dan juga amin. Amin ni orang yang amanah. Kena ada. Pandai dan juga amanah. Ada orang pandai tapi tak amanah. Ada orang amanah tak pandai. Itu konflik yang berlaku pada hari ini. Sebab itu, kebolehpercayaan boleh meningkatkan ekonomi. Bayangkan kita boleh beli kereta Recon. Malaysia membenarkan membeli kereta Recon di Jepun. Salah satu kerana apabila mereka menjual kereta, bila terguris satu titik, mereka akan tulis terguris satu titik dekat kereta-kereta yang hendak dijual. Percaya kita pada Jepun menjadikan kita berani mengimport kereta daripada Jepun. Percaya boleh meningkatkan ekonomi. Baik, nombor 8. Apa dia? Berbelanja dalam negara. Nak tingkat ekonomi anak muda. Anak muda kena belanja dalam negara. Jumpa makcik tepi jalan, belilah nasi. Ada kaedah, ma naqasat sadaqatin min mal, tidak akan berkurang harta orang yang memberi sedekah. Orang anggap, oh, bagi RM10 tak kurang harta. Mana ada? Memang dalam kaedah kita, kalau kita sedekah RM50, kalau ikut logik, habislah duit kita. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Betul, tetapi hadis itu perlu difahami dengan mizan yang betul. Dengan cara faham yang betul. Ia berkaitan dengan hari akhirat. Cumanya ada ulama mengatakan bahawa kalau kita membantu orang, orang akan bantu kita balik. Ini teori ekonomi. Saya bantu, saya jual benda ini dengan murah. Orang ada duit lebihan, orang akan beli barang saya. Dan juga orang akan jual juga dengan harga yang murah. Subhanallah, dia akan berputar. Berputar dan berputar. Sebab itulah berbelanja dalam negara, shopping dalam negara, melancong dalam negara. Sebab itu kalau dalam satu kisah dalam hadis sahih, satu kaum al-Asy'ariyin disebut kaum yang sama, Asy'ariyin. Mereka pada musim kelaparan, mereka kumpul makanan, yang ada banyak, yang ada sikit kumpul. Letak satu kain, yang ada banyak makanan, yang ada sedikit pun bagi. Siapa bagi semua lebih kurang sama banyak, kemudian diagih-agihkan sama banyak. Okey, kumpul makanan, ada yang ada banyak, ada yang ada sikit dekat atas satu kain, kemudian diagih-agihkan kepada kaum itu. Maka Nabi memuji kaum itu. Nabi kata, ini benda yang bagus, tolong menolong sesama kamu. Ada sahabat tanya, bukankah itu asabiyah? Nabi kata, itu bukan asabiyah. Asabiyah itu adalah engkau menolak kebenaran, dan asabiyah itu adalah apabila geng kau buat salah, engkau mengatakan betul. Itu asabiyah. Tetapi kalau engkau bantu sahabat engkau, kau bantu rakan-rakan dalam negara engkau, itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Okey, poin yang ke-9. Anda perlu kreatif dan inovatif. Anak muda ni dia ada minda kreatif dan inovatif. Anda bayangkan, anda mudah berubah. Orang muda dia mudah berubah behavior dia. Sebelum umur 40, kadang begini, rambut pun satgi belah tengah, satgi belah tepi, satgi potong botak. Tapi orang yang sudah berusia dia tak sama macam kita. Kreatif dan inovatif. Bayangkan Uber, macam mana semenjak ada internet, Uber dah ada pemandu teksi, habis ke mana entah, kita pun tak tahu. Bayangkan dengan adanya kamera digital, datangnya kamera-kamera yang bersifat digital, habis dah filem, habis. Bayangkan dengan segmen-segmen yang kita lihat pada hari ini, orang boleh jana pendapatan melalui internet. Orang buat iklan yang sangat kreatif melalui internet, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui macam-macam sumber-sumber pendapatan yang sangat kreatif. Dulu kita kedai, kita kena beli sewa lot kedai. Okey, lot kedai. Dekat situ kita kena beli hanger, dekat situ kita kena beli ada pekerja, staf jaga, kita kena ada apa tu? CCTV, kita kena ada apa lagi? Kita kena ada fitting room. Lagi kita kena ada apa? Satu kedai kita kena ada macam-macam. Kita kena ada lantai, kipas, aircon. Subhanallah, kena ada stok. Hari ni kalau jual online, lot kedai ni jangan beli, jangan sewa.
Sekarang ni kita ada website bagaikan kita punya kedai. Kita ada Facebook, kita ada Instagram. Inilah kedai kita. Contohnya, kedai di situ hanger dah ada, model tangkap gambar dia jadi hanger. Kita ada pekerja kita siapa? Kita punya sistem. Kita buat dah CCTV tak perlu siapa nak curi kita punya dalam online. Kita ada fitting room, kita ada size kita, sizing kita. Kita ada aircon tak ada dah dekat online. Ini adalah dinamakan kreatif dan inovatif. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ni dia selalu tanya, bagaimana engkau menghidupkan yang mati ya Allah? Padahal Nabi Ibrahim ni orang yang beriman dengan Allah, tapi dia tanya sebab orang yang kritis. Anak muda kena kritis. Sebab itu kalau kita baca dalam ayat Quran yang lain, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim ni tak dikenali. Orang yang tak dikenali, kata mereka yang merobohkan berhala ini namanya seolah-olah Ibrahim. Sami'na fatan, anak muda. Disebut Nabi Ibrahim anak muda. Anak muda yang mindanya seolah-olah hebat, kreatif, inovatif yang saya sebut dalam ayat yang berasingan. Kemudian dalam masa yang sama, seorang anak muda yang mana disebut tak dikenali, tetapi akhirnya dikenali dengan Ibrahim. Kita tak dikenali, anak muda, orang yang baru muncul, tetapi dengan kreativiti dan inovatif mereka menjadikan mereka orang yang hebat. Ramly Burger, bayangkan nak buat macam McDonald, tak mampu. Ramly Burger perkenalkan produk dan juga perkenalkan mini store. Akhirnya ramai orang boleh berniaga. Banyak store-store bagi kecil supaya orang miskin, orang susah boleh beli burger dengan harga yang murah. Dan ramai orang boleh menjadi peniaga. Itu orang yang kreatif. Antara contohnya. Antara poin yang berikutnya, berani. Anak muda kena berani. Nak jana pendapatan kena berani. Kalau tak berani habis. Ashabul Kahfi dalam Quran sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Anak muda, fityatun. Ashabul Kahfi itu anak muda. Disebut salah satu keberanian mereka berkata di depan raja, qalu nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berani. Dengan anak muda yang ada jiwa berani, maka dia berani gagal, berani dikritik, berani dikecam, berani ulang semula. Ada orang tak nak ulang dah, cukup dah sekali, serik dah. Anak muda berani apa lagi? Anak muda berani gagal, berani dikejar, berani dikecam. Macam-macam anak muda berani. Ada anak muda yang dia berani pergi belajar dengan bekerja di tempat yang mungkin nampak low class. Kerja dulu. Baru cari pengalaman. Lepas cari pengalaman, barulah boleh pergi ke tempat kerja yang bersesuaian. Kadang-kadang tak berani, Ustaz, saya nak kerja dekat tempat yang sesuai dengan sijil saya. No, ada ketikanya anda kena berani mencuba sesuatu yang di luar bidang anda. Kerana ianya satu perjalanan kehidupan. Pengalaman mengajar anda bagaimana mengerti erti punca rezeki itu datang. Sebab itulah orang yang berani langkah jauh. Ingat, langkah jauh. Dia akan jatuh, tak sampai. Berani, langkah jauh, jatuh, tapi dia bangun balik. Kalau orang tu langkah dekat, sampai tak? Sampailah. Kalau matlamat dia dekat, dia nak dapat rezeki yang sedikit lompat. Dia nak dapat rezeki yang banyak, qulil af, langkahlah langkah yang jauh. Orang yang takut gagal adalah orang yang tidak buat apa-apa. Orang yang takut salah adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Sebab itu, anak muda kena berani. Okey, yang terakhir adalah cari mentor. Mentor yang betul. Okey? Mentor yang betul. Kadang-kadang kita kena ada nasihat. Anak muda ni laju sangat. Kadang-kadang dia terlajak. Bila terlajak, tak ada siapa betulkan dia. Mentor yang betul adalah untuk mengurangkan kesilapan. Sebab orang lama, mentor yang baik. Kalau anda buat bisnes, anda kena cari orang yang pandai dalam bidang bisnes. Kalau anda dalam bidang akademik, cari penyelia yang betul. Orang yang kerja government, contohnya dalam bidang ini, dia perlu mencari supervisor yang betul untuk cara kerjanya betul, mengurangkan kesilapan. Sebab orang lama yang berpengalaman, dia pernah melalui kesilapan. Dengan nasihat dia, kita dapat mengurangkan kesilapan. Kalau kita mendapat mentor yang betul, guide yang betul, maka akan berkuranglah kesilapan. Penasihat yang tepat, maka kita akan lebih maju ke depan. Sebab itu anak muda, inilah masa anda untuk memacu ekonomi negara agar negara kita menjadi negara yang kuat. Target kita 2045. Antara negara yang memiliki kekuatan ekonomi dalam dunia. Malaysia yang kita cintai menjadi negara yang dihormati dan kita mampu membantu masyarakat seluruh dunia. Wallahu alam, jangan jadi seperti kisah Nabi Musa dan Khidir.
mula mencari kesilapan sendiri. Jangan menganggap kita pandai dalam semua benda. Ada ketikanya kita perlu belajar dan terus belajar. InsyaAllah. Assalamualaikum.